Bulan Ramadan bulan yang sangat kita idam-idamkan, seperti yang ialah kita menanti-nanti. Cuma ia sebagai penentu kepada hati beriman ataupun kekuatannya ataupun kurangnya ataupun nifaknya. Kalau orang yang bergembira dengan Ramadan, sangat harap nak datang Ramadan, dan bila dapat tu gembira sangat, tahap kegembiraannya itu penentu kepada tahap keimanan dia. Orang yang kuat imannya, maka dia sangat gembira bila dia dapat melangkah masuk ke Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'a wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwani wa husnul khatimah 'inda al ma' wa raf'an darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'i syafa'ati yaumil qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihah syamila khairati dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita dan taufik hidayahnya sehingga terdorong kita ke majlis ilmu, ke tempat yang mulia ini. Mudahan Allah curahkan rahmat, keberkatan kita di penghujung-penghujung bulan Rejab, sehinggalah terbawa keberkatan di bulan Sya'ban, dan sehingga kita bertemu di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tengok pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi dalam tajuk Keutamaan Bulan Ramadan, muka surat 440. Bulan Ramadan bulan yang sangat kita idam-idamkan, seperti yang ialah kita menanti-nanti. Cuma ia sebagai penentu kepada hati beriman ataupun kekuatannya ataupun kurangnya ataupun nifaknya. Kalau orang yang bergembira dengan Ramadan, sangat harap nak datang Ramadan, dan bila dapat tu gembira sangat, tahap kegembiraannya itu penentu kepada tahap keimanan dia. Orang yang kuat imannya, maka dia sangat gembira bila dia dapat melangkah masuk ke Ramadan. Tapi dia masih merasai takut apa? Takut tak sampai hujung Ramadan. Walaupun dah masuk di awal, tapi masih harap lagi, minta lagi, rayu supaya dapat sampai habis Ramadan. Tapi kalau orang yang masuk di bulan Ramadan rasa biasa, tak ada apa, biasa je lah, macam bulan lain juga, sama, cuma kita siang tak makan, itu je lah. Dia rasa macam tu. Maka itu tahap keimanan dia. Keimanan dia yang mungkin biasa aja, yang dia tak rasa apa yang dibanggakan oleh Allah, apa yang dibesarkan oleh baginda Nabi SAW dan semua para sahabat dan salihin. Kalau lagi bahaya kalau dia rasa tak suka, Allah pula dah tak boleh makan pula siang, tak boleh pergi repak restoran dah, tak happy, rasa benci, na'udzubillah, itu tanda nifak yang ada dalam hatinya, munafik. Ataupun lebih teruk pada tu, munafik, tak minat pada benda-benda yang baik. Dan biarlah kita gembira tu bukan kerana banyak bazar Ramadan, syok lah kan.
Ataupun boleh kita diet tak puasa, bulan puasa kita diet. Nampak kesempatan lain. Tak, tujuan kita, gembira kita kerana Allah, kerana nikmat ibadah. Ni hati kita perlu sampai daripada sekarang. Sebab tu para sahabat Nabi SAW merasa bahang Ramadan tu daripada awal Rejab lagi. Yang doa kita selalu baca, barikana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Cuma dalam doa Rejab ni satu perkara, ada sikit kesilapan banyak orang doa. Silapnya bukan silap dari sudut bahasa, bukan silap dari sudut dari sudut maknanya, tidak, dari sudut nahu dia salah. Nampak macam tak kena nahu, tapi dari sudut makna sama aja, baguslah, tak ada masalah. Banyak orang baca Rajabin, ba baris bawah tanwin, salah. Sebab tak boleh, dia tak boleh tanwin, dia kena baca ba, Rajabah. Mir Rajab, barikana fi Rajabah. Pasal apa Rajabah? Kalau orang ngaji bahasa Arab, dia kata patut bila selepas fi tu huruf jar. Ni ceramah bila macam orang faham bahasa Arab kan. Angguk bila bawa faham senang. Kan. Selepas huruf jar kena baris majrur. Baris bawah, biasanya baris bawah. Tapi ada perkataan tak boleh terima baris bawah. Tak boleh terima. Dia takkan ada baris bawah. Dia sebut perkataan tu mamnu' lis-saraf. Istilah perkataan yang macam tu yang tak boleh terima baris bawah, mamnu' lis-saraf. Ni dari sudut nahu je, bukan dari sudut hukum tak. Nahu, dari sudut nahu bahasa Arab. Jadi tak boleh kita baca Allah barikana fi Rajabin wa Sya'ban, Rajabin wa Sya'ban, salah. Baca Rajaba wa Sya'bana, nun pun baris atas, na. Ramadana juga. Tu pun semua tak boleh terima baris bawah. Perkataan yang tak boleh terima baris bawah. Walaupun pada kedudukannya patut kena baris bawah, tapi perkataan tu tak boleh terima. Fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ramadan, Sya'ban tak boleh terima baris bawah. Rejab pun sama. Boleh atas belakang. Satu tak boleh tanwin, jangan tanwin. Bukan Rajaban tak, Rajaba, ba baris atas. Satu. Tak ada tanwin. Tak boleh dengung lah. Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Semua baris atas satu baris, bukan tanwin. Okey, kita tengok tadi cerita Ramadan kan. Jadi bila tak terima Ramadan, tak suka Ramadan, berarti tak suka apa yang Allah suka. Tak ada perkataan dalam Quran yang bulan yang Allah sebut nama dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Dan Allah sebut Ramadan pula kepil dengan kalam dia yang mulia, iaitu Quran. Syahrul Ramadana alladhi unzila fihi al-Quran. Allah kepilkan nak cerita Ramadan, cerita Quran. Bulan Ramadan itulah yang Allah turunkan Quran. Bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran. Jadi nak sebutnya dikaitkan satu benda dengan satu benda yang mulia, sudah pasti benda tu yang dikaitkan tadi pun akan jadi semulia juga, sama mulia. Kan? Contoh kita kata dia ni driver biasalah, driver kita. Oh, ini driver sultan. Oh, lain makam dia. Ini driver sultan hebat. Jadi driver sultan bukan cacalah orang ni. Kan? Macam tu. Nak dikaitkan dengan satu yang mulia, pasti benda tu juga akan jadi mulia. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, nampak biasa je bulan Ramadan. Allazi unzila fihi al-Quran, yang kami turunkan dalam tu Quran tu, turun kat situ. Ramadan jadi hebat. Jadi syiar Allah, lambang kebesaran Islam. Ramadan. Bulan lain tak ada. Muharram tak ada dalam Quran, Rejab, Sya'ban tak ada, nama tu tak disebut dalam Quran. Cuma disebut secara hukumnya, arba'atul hurum, 4 bulan haram. Tak sebut nama dia. Tapi Ramadan Allah sebut khusus, dikaitkan dengan Al-Quran. Nak tunjuk kemuliaannya yang harus kita sentiasa angan-angan daripada sekarang. Malah orang beriman, sahabat Nabi bila masuk Ramadan mereka sangat gembira, bila penghujung Ramadan menangis. Kerana
nak habis dah, tamat dah Ramadan. Dan mereka bila keluar Ramadan, walaupun hari raya bergembira, tapi masih tengiang-ngiang, teringinnya nak dapat Ramadan akan datang, minta lagi, jangan bagi mati itu supaya Ramadan dibuat lagi. Hebatnya tu kedudukan Ramadan. Jadi kita jangan anggap biasa je lah, tak payahlah Ramadan biasa, jangan anggap biasa. Kena buat sesuatu macam kedatangan tetamu yang sangat hebat, persiapan kita yang begitu besar untuk sambut dia Ramadan. Tengok disebut dalam kitab ni, diletakkan mula dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, sungguhnya diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, semoga kamu jadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah. Ini pun juga amalan kita, antara amalan yang termulia adalah puasa. Sembahyang memanglah sembahyang harian. Ni Ramadan, puasa fardu puasa ni bukan harian. Dia hanya setahun sekali. Kan? Kemuliaan dia tu hanya pada tempat tu je, Ramadan je. Dia tak ada puasa Ramadan kalau puasa di luar Ramadan. Contoh kita qada, tak sama pahala dengan Ramadan. Kecuali bagi orang perempuan. Orang perempuan yang uzur je tu bukan uzur dia buat, bukan dia sendiri buat, tapi uzur tu uzur semula jadi yang Allah bagi, maka Allah bagi hukum pahala yang sama. Walaupun dia puasa qadanya di bulan Syawal, Zulqaidah ataupun Sya'ban, pahala macam dalam Ramadan. Itu istimewa orang perempuan. Orang lelaki kalau sengaja tak apalah, boleh qada kan. Dia pun hari ni letih sikit dia makan. Hari Ramadan, satu Ramadan, beberapa Ramadan dia makan. Dia kata boleh qada. Pahalanya kalau dia qada setahun 360 hari, nak qada satu hari yang tinggal, nak cover yang satu hari tinggal, tak sama, masih tak cukup nilai pahalanya. Tak cukup, kerana dia tinggal tanpa uzur yang syar'i. Dosa-dosa juga, tapi yang uzur syar'i seperti memang dia sakit, tenat, kena makan ubat, yang itu lain. Allah tahu di antara uzur sebenar dengan uzur menipu, bainal maghrur wal ma'dzur. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi puasa ni satu amalan tahunan yang mulia sangat. Maka dikaitkan juga dengan Ramadan, diwajibkan di bulan Ramadan. Tak ada puasa yang fardu di luar daripada Ramadan. Jadi itu juga membuktikan kemuliaan, keagungan bulan Ramadan. Dan selalu dulu bulan Rejab, contoh ada penceramah sebut kan, kemuliaan bulan Rejab kerana dia bulan haram. Kan bulan haram, 4 bulan haram. Kenapa Ramadan tak masuk dalam bulan haram? Cukup dah kemuliaan Ramadan itu, tak, walaupun dia tak masuk dalam bulan haram. Bulan lain tak ada puasa wajib, tak puasa yang fardu, tak ada Quran diturunkan seperti dimuliakan Ramadan, maka diangkat oleh Allah Ta'ala dengan disebut sebagai bulan haram. Bulan ni mulia, tapi Ramadan tak sebut bulan haram pun memang dah mulia, memang dah hebat, kelebihan yang ada pada dia dah tinggi, dah cukup dah. Sa'id bin Jubair berkata bahawa orang-orang sebelum kita telah diwajibkan berpuasa bermula dari malam sampai malam berikutnya. Dia orang puasa 24 jam. Ya. Sebagaimana yang terjadi saat datang agama Islam. Ni saya pun baru tahu ni, puasa dia orang 24 jam. Jadi ada puasa tapi syariatnya, hukum hakam dia agak beza. Ada kewajiban puasa dia. Tapi dia puasa tu dia 24 jam. Tu syariat Nabi Muhammad ni syariat samhah, yang ringan, yang tolerance untuk semua masyarakat mampu buat, semua lapisan orang mampu buat. Kalau nak banding dengan umat dulu, umat Nabi Musa kalau sekali buat dosa mesti hukum bunuh, baru diterima taubat dia. Takat taubat astagfirullah tak jadi, tak terima taubat, kena hukum bunuh. Satu dosa. Itu syariat dulu. Syariat kita ialah dengan taubat, sungguh-sungguh taubat, Allah ampun.
Ulama berpendapat bahawa puasa pun diwajibkan kepada kaum Nasrani. Mereka ada kalanya berpuasa pada musim panas atau musim sejuk. Mungkin taklah diwajibkan Ramadan. Tak adalah Ramadan untuk dia orang. Dia ada puasa tapi tak tahu bila syariat dia orang. Ini sangat menyusahkan mereka jika sedang berpergian musafir dalam kehidupan mereka sehari-harian. Lalu para pemimpin mereka bermesyuarat untuk menjadikan puasa mereka di antara musim panas dan musim sejuk, iaitu pada musim bunga. Kemudian mereka menambah waktu puasanya selama 10 hari sebagai balasan atas keputusan yang mereka ambil. Namun raja mereka berasa keberatan. Lantas Allah memberi balasan atas keberatannya itu dengan mengharuskan menambah puasa mereka selama seminggu. Ketika raja itu mati, lalu digantikan raja yang baru. Ia berkata kepada rakyatnya, sempurnakan puasa kamu selama 50 hari. Lagi beban kan? Lalu mereka ditimpa musibah yang menyebabkan matinya binatang ternak. Raja itu berkata lagi, tambahkan puasa lagi 10 hari lagi. Dah 60 hari. Diceritakan setelah itu mereka menambahnya 10 hari lagi. Dikisahkan pula bahawa tidak berlalu setiap umat kecuali mereka diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Hanya saja mereka mensia-siakan asalnya permintaan Allah pada Ramadan, tapi mereka pandai ubah bulan lain. Oh, macam tu rupanya. Jadi ada kewajiban mereka Allah seperti mana kemuliaan hari mingguan kita Jumaat, hari penghulu hari. Sebenarnya untuk semua umat Allah nak fardu nak jadikan hari Jumaat untuk umat Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, semuanya hari Jumaat. Tapi mereka minta atas permintaan pemimpin mereka, minta pada Nabi. Nabi pun doa pada Allah, ya Allah, mereka minta kalau Musa hari Ahad. Hari Ahad. Hari Sabtu Musa hari Sabtu. Saya hari Sabtu. Hari kebesarannya hari Sabtu. Jadi sebut hari Sabat tu kan. Jadi Allah pun tak apa, terimalah. Dah engkau minta itu, Allah izinkan. Begitu syariat Nabi Isa, minta hari Ahad, Allah izinkan. Tapi umat Nabi Muhammad bila diperintah hari Jumaat, terima hari Jumaat. Begitu juga dengan Ramadan, tak ubah-ubah kita. Itu fardu Allah di Ramadan, kita terima. Itu kisah yang diceritakan tadi, kita pun tak pastilah. Itu cerita daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Itu riwayat yang boleh diterima tentang tambahan-tambahan. Ialah umat dulu dia banyak tokok tambah, ada yang dia kurangkan. Kitab suci pun dia kurangkan, jadi hukum hakam dia pun dia kurangkan, dia tambahkan ikut selera dia masing-masing. Ada yang Allah tak izinkan, memang Allah tak izinkan bila ubah kitab Taurat Injil, sehingga datanglah syariat Nabi Muhammad SAW, maka syariat lain akan automatik jadi batal. Kalau datang Nabi Muhammad SAW, kitab lain akan batal kerana dah ada Quran. Quran yang Allah jamin takkan boleh berjaya diseleweng oleh siapapun sampai kiamat. Terjamin sucinya Al-Quran. Sampai beberapa kali orang macam-macam nak tokok tambah perkataan huruf, tetap. Dan kitab dulu tak ada yang menghafalnya kecuali kitab Al-Quran. Semua umat berani menghafalnya, berlumba-lumba untuk menghafalnya. Kitab dulu tak kecuali Nabi mereka je yang hafal. Adapun umat tak mau pun nak hafal. Jadi Quran kesuciannya sampai. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, disebut oleh Al-Quran surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut, wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin. Allah dah ambil, buat agreement, perjanjian dengan semua para Nabi sebelum mereka diutuskan. Sebelum diutuskannya Nabi, Allah tanya dulu soalan ni. Apa dia? Allah tanya, setuju tak? Ini kesimpulan dari ayat tu. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Setuju tak kalau zaman kamu dah dapat kitab,
dah dapat syariat, dah dapat hukum hakam untuk umatmu, tiba-tiba datang Nabi ini, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana akidahnya sama dengan apa yang kamu bawa tentang Allah Maha Esa, Allah bersifat demikian. La tansurunnah, kamu kena tolong syariat tu, kena tolong Nabi tu dan syariat tu, kena sebarkan yang tu, kena guna pakai yang tu, beriman dengan syariat tu, batal syariat kamu, tutup buku kitab kamu. Qala aqrartum, kamu setuju tak? Ni aku suruh kamu bantu syariat tu, batal kamu punya, kamu setuju tak? Allah nak sign agreement dengan kita kan, setuju tak? Semua kata qalu aqrarna, ya kami setuju, kami setuju. Menunjukkan bahawa kalaulah syariat Nabi Musa ni turun zaman Nabi Musa, batal Taurat, batal syariat Musa, kena ikut Nabi Muhammad. Itu terbukti dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang kebanyakannya buat sambutan malam ni dan sebagainya. Bukti bahawa Nabi dijadikan imam kepada semua para Nabi. Menunjukkan syariat Nabi, ya semua Nabi ada solat, ada puasa, ada solat. Tapi solat mereka, syariat dia berbeza lah. Mungkin tak ada macam kita Fatihah, rokok, i'tidal, sami Allah, sujud dan sebagainya. Dia solat cara dia tak tahulah cara macam mana. Tapi bila datang Nabi Muhammad, semua kena solat ikut Nabi Muhammad. Batal kau punya solat kau punya cara, ikut syariat Nabi Muhammad. Sebab tu dibawa Jibril suruh Nabi Muhammad jadi imam. Semua semayang ikut cara Nabi Muhammad SAW, semua para Nabi. Itu membuktikan bahawa terbatal syariat lain. Tak pakailah syariat lain, kitab lain, hukum hakam, kecuali hukum hakam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga puasa, semua Allah wajibkan yang Ramadan. Dia orang yang tambah sana, kurang sini. Tak naklah Ramadan, nak cari bulan lain. Kerana Ramadan bulan musim panas. Yang orang tak nak musim panas tadi, nak musim bunga. Dia ubah bulan lain. Bulan Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir tu bulan musim bunga lah. Rabi' tu musim bunga. Taklah panas sangat, tak sejuk sangat. Itu kebiasaan cuaca lah. Tapi kan sekarang ni kan dah jadi caca merebah dah cuacanya. Dah hujung-hujung dunia ni. Okey, diceritakan setelah itu mereka menambah 10 hari lagi. Dikisahkan pula bahawa tidak berlalu setiap umat kecuali mereka diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, hanya saja mereka mensia-siakannya. Imam Al-Baghawi mengatakan bahawa Ramadan berasal daripada Ramadan, Ramadan, yang erti panas, kena musim panas. Sebab mereka berpuasa pada musim panas. Kebiasaan orang Arab adalah menamakan bulan-bulan sesuai dengan keadaan yang sedang mereka alami. Bulan disesuaikan dengan keadaan mereka alami. Oleh itu Ramadan dinamakan demikian kerana bulan itu membakar dosa, panas dan membakar dosa. Berpuasa diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Asalnya sebelum tu dah ada wajib puasa, tapi bukan Ramadan. Jadi zaman Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad mewajibkan puasa 3 hari setiap bulan. Dan itu yang bulanan. Bulan apa? Hari putih kan? 13, 14, 15. Dan yang bentuk tahunan 10 Muharram. Setahun sehari itu 10 Muharram tu wajib puasa. 3 hari wajib bulanan, 10 Muharram wajib. Jadi bila datang 2 Hijrah, turun ayat tentang fardu Ramadan, puasa Ramadan, maka Nabi kata siapa yang nak puasa 3 putih silakan, tak puasa pun tak apa. Siapa nak puasa 10 Muharram silakan, tak puasa pun tak apa. Jadi dah jadi hukum sunat. Tapi bila mantan fardu, dulu fardu, bila jadi mantan ya, bekas fardu dah jadi sunat, maka benda tu sunat yang sangat dituntut, bukan sunat biasa-biasa, sunat yang sangat-sangat dituntut. Sehingga bulan 10 Muharram, puasa sunat yang dulunya fardu, Nabi suruh, ketika Nabi pergi ke kampung-kampung, tengok ada orang tak puasa, dah tengah hari dah kira waktu duha dah, tak puasa. Nabi kata siapa yang mampu tahan daripada makan minum, stop sekarang, mula sekarang dia puasakan.
Kan? Masuk daripada pukul 10, 10, 11, 11, 12, 12. Tahan. Nak sebagai, bukanlah nak kira hukum dapat pahala puasa juga, kira puasa juga ke? Pasal dia dah makan dah tadi. Tak, sebagai penghormatan pada hari yang mulia untuk kita berpuasa. Jadi bagi kita, kalau tak puasa, taklah haram, tak berdosa. Cuma sangat dituntut sampai macam tu punya hukum untuk kita tahan diri daripada makan dan minum. Malah para sahabat bila macam tu nampak pentingnya puasa 10 Muharram, mereka selalu melatih anak-anak kecil mereka berpuasa 10 Muharram dengan mereka lekakan anak-anak daripada minta makan. Biasa budak-budak lapar nak minta makan. Dia buat mainan tu dengan kain dan apa semua, dia buat mainan. Bagi dia orang leka mainan sampai bagi berjaya jugalah sampai maghrib. Sungguh-sungguh mereka nak buat benda yang sangat dituntut tu 10 Muharram. Tapi kita cerita Ramadan ni. Jadi benda tu telah terbatal hukum fardu menjadi sunat muakkad. Dia berpuasa wajibnya pada kedua hijrah, bertepatan dengan waktu diwajibkannya berjihad pada kaum muslimin, iaitu perang Badar. Perang Badar, itulah perang yang wajib, yang pertama diwajibkan untuk berperang dalam Islam. Perang Badar tahun 2 Hijrah juga, berlaku 17 Ramadan. Tapi cetusnya perang tu bukan daripada 17 Ramadan. Pencetusnya adalah daripada bulan Sya'ban lagi. Tercetusnya. Tapi tak perang lagi lah. Dah ada timbul nak jadi perang. Sebab bulan Sya'ban tu mereka dengar berita Abu Sufyan keluar daripada Mekah nak pergi ke Syam. Mesti lintas kawasan Madinah, lalu dekat-dekat. Madinah ni kira, kalau kita KL dengan Kedah, Madinah ni kira Ipoh duduk tengah tu, kan? Ada tengah perjalanan. Jadi Nabi kata, Abu Sufyan duk curi barang-barang sahabat yang hijrah. Ini hijrah Madinah, barang Mekah, Abu Sufyan duk kaut semua. Ambil kambing dia orang, ambil unta dia orang, ambil barang-barang dalam rumah, sebab dia orang dah hijrah. Jadi dia mengadu pada Nabi. Nabi kata, kita sekat, kita ambil balik barang yang dia curi. Jom kita sekat rombongan Abu Sufyan. Jadi yang keluar kebanyakannya orang Mekah. Orang Madinah hanya ikut-ikut sebagai pengawal Nabi saja. Tak ada niat nak perang pun. Keluar di bulan Sya'ban. Abu Sufyan ni pakar juga, hebat juga. Dia hantar dulu pengawal-pengawal dia, spy-spy dia, picek di awal depan tu, bagi tahu ada bahaya ke tidak. Dapat berita dengan Muhammad dan keluar nak sekat dia. Dia lencong jalan lain sehingga terlepas. Itu bulan Sya'ban. Jadi Nabi kata perjalanan ke Syam sebulan. Jadi kita tunggu, kita berhantar spy di ujung ni, tengok Abu Sufyan nak balik mai bila. Hantar 2 orang, Ubaidillah bin Sayyidina seorang sahabat ni lupa dah. 2 orang sahabat pergi ke Syam cari Abu Sufyan, cek tengok muka Abu Sufyan dia bila nak balik. Spy dah dapat berita Abu Sufyan siap nak balik besok. Dia orang pun pecut balik ke Madinah. Tapi dia orang lambat sampai Madinah. Abu Sufyan dah sampai separuh perjalanan dekat Madinah. Spy Nabi ada lagi yang duduk dekat ni, dah nampak dah. Dia orang lagi cepat beritahu Nabi. Nabi kata, jom kita keluar segera, cepat keluar, sekat lagi Abu Sufyan. Dia laluan dia nak balik ke Mekah pula. Jadi yang 2 spy daripada Syam tadi lambat sampai tengok Nabi dah kosong Madinah, tak ada orang kat Madinah dah. Dah keluar ke Badar. Sampai Badar, Abu Sufyan pun lencong jalan lain. Dia tahu juga lencong jalan lain, tapi dia hantar hamba dia supaya lari cepat ke Mekah, bagi tahu orang Mekah, hantar tentera lawan je Muhammad ni. Dia nak halang aku sangat. Jadi bagi tahu Abu Jahal angkat geng 1000 orang datang, berlaku perang Badar di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Jadi Abu Sufyan selamat balik sampai ke Mekah. Itu puncanya. Jadi pada bulan Sya'ban itulah turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Maka bermula 1 Ramadan dah mula puasa, 17 dah perang. Jadi zaman ketika nak bersiap untuk jihad. Rasulullah SAW pernah bersabda berjihad bagi kaum muslimin. Mengenai keutamaan bulan Ramadan banyak dikemukakan dalam hadis, insya-Allah lah.
keistimewaan Ramadan ni banyak hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika datang malam pertama bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Lalu Allah merintahkan malaikat untuk menyampaikan seruan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, menghadaplah pada malam ini. Maksudnya, terimalah kamu kehebatan malam ni. Terimalah dan beribadahlah. Kamu nak cari kebaikan, terima hadiah malam Ramadan. Wahai orang-orang yang melakukan kejahatan ahli maksiat, stoplah kamu, start daripada Ramadan ni kamu stop. Berhentilah maksiat kau tu. Taubat-taubatlah. Siapa yang memohon keampunan akan diampuni dosanya. Awal-awal lagi dah Allah bagi tahu. Jadi kita di luar Ramadan, kita istighfar, taubat belum tentu. Belum tentu Allah senang terima, mudah terima. Tak ada halangan lain. Istighfar, tapi ada halangan lain. Halangannya mungkin istighfar kita main-main. Istighfar kita tak sungguh-sungguh. Taubat kita tak meleleh air mata pun. Tak rasa malu pun dengan Allah atas dosa yang kita buat, yang kita nak taubat tu. Orang yang nak bertaubat, dia malu dengan dosa dia. Dia malu dah nak cerita-cerita bangga-bangga ni. Itu tanda dia taubat dan terima taubatnya. Kalau dia bersungguh dalam taubat, dia akan tutuplah benda-benda yang mengaibkan ni. Contoh kalau dulu tak tutup aurat. Bila dia bertaubat, dia malu dah gambar-gambar lama yang tak tutup aurat ni. Malu nak dedah ke orang. Bukan bangga nak tunjuk, malu. Maka dia tutup benda tu, kan? Jadi kadang-kadang kita ni menayang-nayang lagi. Ada orang dia menayang-nayang lagi gambar dia zaman muda-muda dulu, zaman free hair, kan? Janganlah menayang-nayang. Simpan untuk koleksi peribadi tak apa, kan? Untuk tayangan orang letak di ruang tamu, orang masuk pun nampak, janganlah. Malu lah kan, taubat lah kan. Simpan benda tu, tu aurat. Walaupun tengok gambar ya, dosa nedah aurat. Tu kalau bertaubat contohnya. Hai orang yang melakukan kejahatan, adalah berhentikanlah perbuatan kamu itu. Siapa yang mohon keampunan akan diberi keampunan. Tapi di bulan Ramadan, istighfar macam kalau dulu ni istighfar macam tak sungguh-sungguh pun Allah terima taubat. Senang Allah nak terima taubat, nak terima, nak ampun dosa tu bulan Ramadan. Kenapa? Keistimewaan Ramadan. Sebab tu kadang-kadang kita yang kita minta doa sambil jalan, sambil cakap, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ada istighfar dalam tu sambil potong bawang ni pun, kan? Sambil potong ayam, sambil duk goreng masakan. Istighfar. Kalau istighfar biasa di luar Ramadan, sifat macam tu tak nampak bersungguh. Kalau dosa besar Allah tak padam. Istighfar main macam tu, dia kena khusyuk sungguh minta. Tapi yang tu pun Allah, kerana di bulan Ramadan, kemuliaan Ramadan, istighfar macam tu pun Allah terima, kan? Malah diam kita pun dikira istighfar. Kita puasa, diam, letih pun dikira tasbih, dikira zikir, dikira istighfar, keampunan. Siapa yang meminta akan dikabulkan permintaannya. Siapa yang bertaubat akan diterima taubatnya. Begitulah setiap malam sampai terbit fajar. Lalu pada tu malam pertama Ramadan dan setiap malam. Lalu pada malam Aidul Fitri, Allah membebaskan ribuan hambanya yang seharusnya mendapat azab. Bebas itqum minan nar. Sebab tu kita doa minta kita dibebaskan. Setiap kita ni ada nama di dua tempat. Ada tanah dah siap-siap. Tanah dalam syurga, tanah dalam neraka. Dah ada. Baru lahir, baru balik, dah ada nama dalam neraka, dah ada nama dalam syurga. Tapi kalau kita amal banyak, insya-Allah, mudahan Allah terima amalan kita jadi ahli syurga, maka nama kita dalam neraka tu terpadam. Allah cancel, padam. Data dalam list ahli neraka padam. Tapi ditunjuk, tengok tu ni patut tempat engkau ni. Kalau engkau tak beramal apa, itu ni patut tempat kau kat sini. Tapi engkau dah beramal baik semua, selamat syurga, selamat engkau. Begitu juga ahli neraka, di masa neraka Allah tunjuk patut engkau punya tempat dalam syurga ni.
tingkatannya sini, nama kau ada kat situ, tanah kau ada kat situ, tapi engkau buat amal jahat banyak, dihumban dalam neraka, padam nama sana. Kalau dia jadi kufur, na'udzubillah, kafir. Kalau dia masih ada imannya, dia azab, tapi nama tu tak padam, masuk, dia boleh masuk juga situ. Aidil Fitri, malam Aidil Fitri, malam hadiah. Satu lagi nama malam Aidil Fitri, selain pada nama malam Aid, hari raya, malam hadiah. Malam Allah nak bagi hadiah, nak bayar upah kepada orang yang bekerja. Kerjanya Ramadan, upahnya Allah bagi macam-macam upahnya. Allah bebaskan ribuan hambanya yang seharusnya mendapat azab. Yang Allah bebaskan bukan nama kita je. Mungkin kita taubatkan untuk orang lain, tah itu juga sebab nama dia juga terpadam daripada nama list ahli neraka. Jangan kita istighfar taubat untuk diri kita je. Ya Allah, ampunlah dosa, khususnya ibu bapa, suami, isteri, pasangan kita, anak-anak yang dekat dengan kita, seluruh umat mukminin dan mukminat. Doa untuk semua, taubat bagi Allah terima. Jadi terpulang pada Allah, Allah nak pilih, okey, doa kau diterima untuk orang ni Allah tak nak terima. Allah tetap nak biar dia azab juga. Itu hak Allah. Yang kita, hak kita minta, istighfarkan untuk dia orang. Sebab tu Nabi sebut, satu kali istighfar untuk mukminin mukminat akan dapat pahala sebanyak bilangan mukminin mukminat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Aku minta ampun pada Allah Ta'ala untuk seluruh mukmin lelaki dan perempuan. Dapat pahala sebanyak bilangan mukminin mukminat. Baru satu kali istighfar. Yang tinggal istighfar tu. Jadi antara amalan para habaib, ulama kita Hadramaut, dia buat istighfar tu, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, sebanyak 27 kali. Saya pun masih tak tahu apa sebab bilangan 27 tu. Ada sebabnya, tapi saya je yang tak tahu kan. Jadi kalau boleh buat 27 tu sekurang-kurang minimum. Nak tambah 100, nak tambah 1000, lagi ahsan, lagi baik. Bila nak buatnya, pagi dan petang, ataupun bila-bila pun boleh. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Ini satu sunnah yang kita banyak leka dan lupa, iaitu sunnah apa? Memperingati Ramadan pada penghujung Sya'ban. Patut hujung Sya'ban kita buat kuliah ceramah tentang Ramadan, kan? Hujung-hujung Sya'ban, peringatan tentang hukum puasa begini-begini, adalah kursus untuk Ramadan. Sama ada nak cerita bab puasa, nak cerita bab fadilat, nak cerita bab malamnya, qiyamul lail, apa je lah yang berkaitan Ramadan. Kena buat benda tu, ya. Kurang-kurangnya kita baca hadis-hadis yang macam ni, galakkan untuk kita lebih semangat nak terima Ramadan dan beramal. Jadi Rasulullah berkhutbah pada penghujung Sya'ban, sama ada hari putihnya 30 ataupun sehari sebelum 29, 28. Pada hari tersebut Nabi bercerita tentang Ramadan, kelebihan lah apa segalanya. Wahai umat manusia, ni antara khutbah Nabi, wahai umat manusia, telah datang bulan agung kepadamu, syahrun azim. Allah gambarkan azim ni satu benda yang sangat besar, sangat hebat, sangat agung, yang tak ada lagi yang lebih hebat daripada dia. Kalau bab bulan-bulan, tak ada bulan lain yang lebih hebat daripada bulan Ramadan. Bab gandaan pahala, tak ada yang lebih hebat gandaannya, lebih daripada gandaan di bulan Ramadan. Nak sebut azimnya. Di dalamnya bulan Ramadan tu terdapat Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nilai amalannya, apa yang kita amal, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama 1000 bulan. Salah kalau kita terjemah sama dengan ibadah 1000 bulan. Tak, jangan kata sama, dia lebih. Bila sebut lebih, kira minimum Allah bayar 1000 bulan, bukan 1000 hari, 1000 bulan. Minimum. Kalau adalah ikhlas, kena pula di tanah Mekah, mungkin gandaan ni sebab itu, sebab ni ikhlasnya lebih, tah jadi bukan 1000 lagi dah 1,000,000 bulan. Boleh jadi 2 juta bulan, boleh jadi. Tak tahu, itu Allah je yang tahu berapa gandaannya. Tapi minimum, kalau Allah terima amalan tu, ganda 1000 bulan. Gandaan lebih pada 1000 bulan. Sama ada 1000, 1001, 1002, itu terpulang pada Allah. Khairum min alfi syahrin, Allah sebut dalam Quran, khairun, lebih baik
bukan takat, sama. Sebab apa Nabi sebut 1000 bulan? Ada sebab. Sebabnya Rasulullah satu ketika Rasulullah cerita tentang umat dulu punya amalan, umur dia orang panjang-panjang, ada yang 1000 tahun, ada yang ratusan tahun. Amalan dia orang hebat, sehingga ada seorang Bani Israel, Nabi kata, yang selama 83 tahun lebih, 1000 bulan, selama 1000 bulan tak buang pedang daripada tengkuk dia. Maksud gantung pedang kat sini pakai baju besi. Jihad sepanjang 1000 bulan. Malam qiyamul lail, siang jihad. Perang apa sampai 1000 bulan? Tak, dia dengar siapa sana kena zalim, dia pergi tolong. Dengar orang sana kena tindas, pergi. Dengar sana orang kena rompak dan sebagainya, pergi tolong. Jadi setiap hari kerja dia itu selama 1000 bulan. Jadi para sahabat dengar, ya Allah, dah umur dia orang panjang, 83 tahun tu jihad saja, bukan umur dia, umur dah 100, ada lagi amalan yang dia masa yang tak jihadnya. Jadi kita takkan mampu boleh lawan lagi. Itu syurga penuh dengan orang-orang macam tu. Tak kita punya syurga pun dah tak ada tempat sempit-sempit je lah, kan? Aku tak muat dah kita nak masuk ni. Orang dulu punya hebat macam tu. Sedih monyok muka para sahabat, rasa macam tak ada peluang nak duduk dalam syurga. Kalau nak banding dengan macam tu, habislah kita. Jihad pun dalam setahun 4 kali je, kan? Itu kalau jihad, ya. Jadi para sahabat monyok itu, Allah datangkan berita baik, gembira, turunnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu malam ni je kau dah boleh potong dia dah. Amalan satu malam ni kau boleh potong dia, lebih pada dia punya 1000 bulan. InsyaAllah. Tapi kalau kita manfaatkan malam tu, kalau kita tak manfaatkan malam tu, sia-sia, kosong. Ataupun kita buat baik tapi ada halangan, yang akan kita cerita nanti. Ada halangan-halangan daripada anugerah Lailatul Qadar. Walaupun dia buat, walaupun dia amal, semayang, puasa, ataupun malamnya Qurannya, zikir, istighfar, ada halangan, tak dapat kelebihan Lailatul Qadar. Okey, Lailatul Qadar nilainya lebih daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada bulan itu sebagai kewajiban siangnya, dan menganjurkan mendirikan solat pada malamnya dengan tarawih dan qiyamul lail. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dinilai seperti orang yang melaksanakan ibadat wajib. Kalau buat benda sunat ni malamnya, kan malam tu sunat, masuk sembahyang sunat, tarawih apa. Yang sunat Allah ganda bayar macam fardu. Yang fardu, ini sebut, barang siapa melaksanakan ibadah wajib akan dinilai seperti orang yang melaksanakan 70 kali ganda. Maksudnya sunat ni, fardu lebih besar 70 kali daripada sunat, kan? Jadi 70 sunat baru sama level dengan satu fardu. Jadi satu sunat di bulan Ramadan dah sama level, satu sunat dah sama macam fardu. Sembahyang sunat 2 rakaat macam sembahyang fardu 2 rakaat pahalanya, kan? Zikir yang sunat macam yang wajib, sedekah yang sunat macam yang zakat, pahala. Dah zakat wajib kita buat juga bulan Ramadan, ganda 70 kali punya kewajiban, macam 70 kali ganda kita buat. Sembahyang biasa walaupun subuh memang hari-hari kita sembahyang, ya, kena bulan Ramadan ganda 70 kali. Itu kerana bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Memang melatih kita kesabaran. Tapi jangan kita gagal pula. Sebab tu kita kena banyak ada latihan. Memang Allah akan test kita. Lambatlah kita queue panjang nak beli makan, dia pula duk sembang pula, duk mana ni, memang kena dah maklum ni apa semua. Kita duk queue belakang, geram, ya kan? Allah nak uji kita, nak latih kita sabar, kan? Yang macamlah kesabaran yang suaminya pula tak sabar dengan nak marah pada isteri, lambat masak, kan? Ya, anak pula mungkin tak sabar dengan mak ayah. Semua tu Allah nak test supaya kita akan jaga benda tersebut. Bulan kesabaran. Balasan atas kesabaran syurga. Memang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja kami sediakan
untuk orang yang bersabar adalah syurga tanpa hisap. Oh, syurga shortcut terus. Bangun di mahsyar, terus masuk syurga. Tak perlu hisap, tak perlu mizan, tak perlu buku catatan amal tangan kanan kiri, tak perlu sirat, terus shortcut. Bulan Ramadan adalah bulan bertambahnya rezeki orang mukmin. Rezeki orang mukmin memang makan free banyak kan. Masjid bukan tak tahu lah tahun ni boleh tak makan free kat masjid kan. InsyaAllah adalah tu. Barang siapa memberi makan orang yang berbuka, ia mendapat pahala seperti orang yang merdekakan hamba dan diampuni dosanya. Dalam riwayat ni. Dalam riwayat lain sebut tentang kelebihan bagi makan pada orang, dapat pahala puasa orang tu. Jadi bagi makan pada orang berbuka puasa. Buka puasa kena time dia lah, juga buka puasa pukul 12 tu. Buka puasa pukul 12 dapat dosa lah pula kan. Buka puasa time, buka puasa dia dapat makan, maka kita dapat pahala dia yang makan tu. Kita sponsor 10 orang, dapat pahala 10 orang punya puasa. Kalau lagi banyaklah pahala kita dapat. Dan dalam riwayat ni sebut seperti kita merdekakan hamba. Merdekakan hamba ni bagi kita mungkin kita rasa nilai apa, merdeka hamba kecil je lah, tak apa pun nak merdeka, senang je nak merdeka. Tak, saya nak tanya satu untuk bandingan. Kita datang kereta kan, semua kita bawa kereta, sanggup tak bagi free kat orang kereta tu? Nah, sedekah kat masjid, nak ambil grant, tukar nama terus, sanggup tak? Tak sanggup kita, saya pun tak sanggup. Ni yang tanya orang lain kan. Nak bagi free, oh tak sanggup. Walaupun kereta buruk, nak juga jual korang dapatlah 10,000, 5,000 kan. Tu nilai hamba. Bukan senang nak free macam tu. Selalunya orang nak merdekakan hamba mesti cari itu jadi keuntungan. Boleh merdeka, tapi kau kena cari 10,000 bagi kat aku, kau merdeka. Boleh buat duit tu. Halal benda tu. Halal buat macam tu. Boleh buat duit. Bukan senang nak free merdeka. Kan? Nak merdekakan hamba. Jadi bagi makan kat orang macam kita pahala sama dengan merdeka. Kalau kita merdekakan hamba, dia jadi orang soleh. Pahala soleh dia tu masuk akaun kita. Merdeka percuma tadi. Merdekakan dia dengan percuma tadi. Kan? Begitu juga pahala puasa dia. Macam kita merdeka, seolah dia hamba, kita merdekakan dia, pahala merdekakan hamba. Pahala puasa dia, pahala sembahyang dia dapat. Itu bukan kecil punya bagi makan pada orang berbuka puasa. Sebab tu orang berebut nak bagi makan buka puasa. Ada pula tak nak bagi makan yang sahur, tak nak yang apa ni? Yang moreh tu. Nak yang buka puasa. Buka puasa pula tak nak yang kan Masjid Al-Falah pula makan kurma dengan buah dengan kuih-kuih dulu seperti sembahyang. Tu yang buka puasa. Lepas tu baru makan nasi dulang, nasi bungkus. Dia nak yang tu, yang kurma tu. Tak nak dah tuan-tuan. Bila makan jadi rezeki yang dia bagi tu jadi nasi, makanan yang kedua pun dikira pahala yang sama lah. Pahala yang sama. Tak semestinya kita nak bagi yang first tu. Mula-mula air tu, yang tu aku nak bagi. Yalah, itu baguslah kau dapat yang tu. Tapi yang jadi nasi setelah tu minum air yang botol kedua pun dapat pahala sama juga. Moreh pun insya-Allah semua tu ada hadis. Bagi makan dan mengenyangkan orang yang berpuasa. Ada lagi kelebihan dia, iaitu dapat minum pasti. Siapa yang hilangkan dahaga orang yang berpuasa dan mengenyangkan orang yang berpuasa, maka dia akan dapat minum daripada telaga Kautsarku, kata Nabi SAW. Ya, tapi kadang-kadang ya moreh tu kadang orang tak nak makan pun, kenyang buka puasa tadi kan, takut yang tu lah pula. Kita jamu pun tak nak makan. Tapi kalau buka puasa semua orang nak makan. Tak ada sebab kita tak nak. Semua orang ambil. Jadi rebutlah. Sekarang ni dah ada offer ni kan. Masjid tu dah buka, dah tajaan buka puasa, kita berebut siap. Ada pula orang kata tak naklah bayar sekarang. Nanti bayar sekarang macam bayar luar Ramadan, gandaan dia tak sama. Tak, niat kita di mana? Nak belanja yang apa? Nak belanja yang Syaban memang tak sampai Ramadan. Tapi niat kita nak belanja Ramadan, tapi bayar sekarang. Bayarnya dapat pahala yang bayar Ramadan. Tak rugi kan. Ada pula orang macam tu, dia kata tak naklah bayar sekarang, saya booking nama tapi tak nak bayar lagi. Satu Ramadan saya bayar duit. Nak dapat pahala Ramadan tu. Tak macam tu.
Kita bayar sekarang, niat kita untuk Ramadan, pahala yang Ramadan punya kita dapat. Baginda ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami tak mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang berbuka?" Yalah, kami nak makan sendiri pun minta-minta dengan orang. Macam mana nak sponsor orang? Ni para sahabat yang miskin. Maka Nabi jawab dia, Allah hanya akan memberi pahala kepada orang makan, memberi makan kepada orang buka, walaupun sekadar susu yang diminum, yang teguk mula-mula tu, ataupun susu diminum tu lah, ataupun satu biji kurma yang dimakan orang yang berbuka adalah penghapus dosa memberi, walaupun tu sponsor dia sebotol air je. Atau air cup ni kan, apa, 20 sen kan satu cup ya. Beli sekotak baru RM5 ke contohnya, dah dapat 25 cup, 25 orang pula boleh minum, dah 25 pahala puasa dia dapat, 25 hamba dia merdekakan. Wah, bukan kecil kan? Walaupun air tu je ya, walaupun air tu, walaupun kurma dia beli sekotak tu ada berapa biji 1 kilo tu kan, katalah 100 biji, 100 orang makan, 100 orang 100 biji kan, dapat pahala seumpama tu. Sebab tu kadang-kadang bagus juga kita bagi peluang pada orang lain. Kadang ada orang sponsor, satu hari ni saya nak sponsor semua, baguslah, pahala untuk dia. Tapi kita kalau boleh buka peluang untuk orang lain kan. Kadang-kadang satu hari RM2,000 contoh, dululah saya tak ingat dah berapa kan, dia buat lot-lot, kongsi supaya orang lain rasa jugalah pahala. Banyak juga orang boleh kongsi pahala. Jadi dia buat lot 200, 100 dia dapat 10 orang ataupun 20 orang kan. Kalau boleh macam tu lebih baik daripada kita conquer semua. Satu bulan ni, satu masjid ni saya punya semua. Kesianlah kat orang nak buat pahala juga kan. Kalau boleh dia bagilah ni 100 masjid ni, 100 masjid ni, habis jugalah 10,000 dia tu. Banyak masjid kan. Allah akan memberinya minum dari telaganya ni, telaga Kautsar Nabi SAW, sehingga ia tidak terasa haus untuk selama-lamanya. Kalau bagi makan sikit pun mengenyangkan dan sebagainya. Dia pun akan mendapat pahala orang yang berbuka itu tanpa mengurangkan pahala orang itu. Kita sendiri, pahala puasa kita pun tak dapat full kan. Tah potong kerana mata tengok macam-macam kat bazar Ramadan tadi, tengok aurat orang kan. Telinga dengar cakap macam-macam bawang orang kan. Mulut pun tah terlepas cakap potong markah, dia dapat 0.01 markah kan. Kalau nak dapat full, bagi makan ni macam ni. Walaupun kita bagi makan dia, tapi dia puasa tak kualiti, puasa dia dapat 1 markah je ataupun 0.01 markah je. Tapi kita punya pahala bagi makan kat dia, kita dapat seolah dia full markah dapat kita. Dia dapat yang kurang dia lah kan. Dia dapat 0.1, kita dapat 100%, kita dapat full. Jadi rugi sangat siapa yang tak buat kerja benda macam ni kan, tak ambil peluang benda macam ni, rugi sangat. Okey. Dia pun dapat pahala orang yang berbuka itu tanpa mengurangkan pahala orang tu. Orang tu tetap dapat pahala dia. Dia dapat pahala daripada bonus daripada Allah Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan, penghabisannya adalah pembebasan daripada neraka. Jangan salah faham. Bukan bererti kalau gitu dia mati di awal Ramadan tak dapat keampunan. Keampunan pertengahan, bebas neraka hujung. Dah ada, bukan macam tu. Tapi nak sebutnya bahawa lebihnya Allah curahkan di awalnya dengan kelebihan rahmatnya yang maha luas. Pertengahan Allah curahkan lagi banyak keampunan. Bukan tak dapat. Kalau orang meninggal 1-2 Ramadan tak dapat keampunan, tetap ada keampunan untuk dia. Tapi tak dapatlah sale-nya kan, diskaun habis-habisan. Allah nak bagi tawaran habis-habisan untuk keampunan. Lagi hebat. Barang siapa yang dapat meringankan barang bawaannya dengan bersedekah, Allah akan membebaskannya daripada api neraka. Ataupun ayat yang sebut, orang yang meringankan beban orang lain pada bulan Ramadan, walaupun pekerja dia, dia ada pekerja ni kena buat benda ni, kira nak habis cepat ni, tapi Ramadan dia kata tak apalah, balik patut pukul 6, baru pukul 5 balik lah, cukup lah.
atau keempat balik lah, khas Ramadan. Niat dia nak bagi ringan sikit lah dia orang ni Ramadan ni kan, supaya dia orang pun dapat jaga puasa, dapat ready untuk nak buka puasa, untuk malam lagi dapat rehat sekejap, niat untuk kebaikan. Maka Allah dah cop dah nama dia memang tak ada alam neraka dah, buang dah, bebas daripada api neraka. Nama bos dia yang buat macam tu kan, yang bagi kelonggaran tadi ni. Perbanyakkanlah 4 hal. Ini dalam hadis yang kita sebut tadi, 4 benda banyakkan, iaitu memohon redha Tuhan dan syurga, serta memohon perlindungan dari murka Allah dan neraka. Jawab Rasulullah SAW. Itu jawapan Nabi pada soalan tadi. Jadi apa dia 4 hal ni? Zikir ni yang mungkin kita akan sebarlah nanti bila sampai Ramadan kan. Sekarang tak masuk Ramadan lagi. Iaitu zikir 4 yang patut kita perbanyakkan siang malam bila-bila masa. Terutama lagi dekat nak buka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, tak ada pun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak ringkaskan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, minta syurga, wa na'udzubika minan nar, minta jauh dari neraka. 4 ni jadikan zikir. Kalau kita buat haji, zikir kita adalah talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Bulan Ramadan, zikir yang selalu adalah 4 zikir ni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keadaan beriman dan mengharapkan keredaan Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini imanan wahtisaban. Sebab apa dia puasa? Malulah member puasa kan, aku tak puasa, habis tak dapat pahala. Itu keikhlasan lah. Bab keikhlasan. Lebih-lebih bila dia mengharapkan balasan Ramadan, aku banyak dosa ni, nak taat lah bulan Ramadan, nak dapat keampunan Allah Ta'ala, betul-betul nak cari redha Allah, maka Allah ampun dia awal-awal lagi dosa dia. Selanjutnya baginda bersabda, setiap amal anak Adam akan untuknya kecuali puasa. Semua amalan anak Adam ni ada pahala. Kau buat ni dapat 100 pahala, 1000 pahala, begini pahala. Ramadan, puasa, Allah tak sebut berapa pahala. Puasa tu hadiah untuk aku. Puasa adalah ibadah yang dikhususkan untukku dan akulah yang balas. Maksudnya nilainya lebih hebat lah. Nilai balasan pahalanya sangat besar. Demikian pula baginda berkata, pernah bersabda, umatku diberi 5 perkara dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelum mereka, iaitu bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih harum daripada minyak wangi. Bukan nak suruh tiup kat mulut orang. Fu. Jangan busuk Ni harum, Allah lebih sayang daripada minyak wangi. Itu berdosa kita, tapi duk ganggu orang. Itu mengganggu orang lain. Yalah, memang ada bau mulut. Orang-orang yang cakap dengan orang bertapis lah sikit. Supaya tak pi bau ke dia. Kan? Jangan kata benda-benda tentang dapat lebih daripada minyak wangi, dia pun hafu depan orang. Pengsan orang. Itu mengganggu, dosa berdosa. Jadi biar bau mulut tu kita kontrol lah, jangan bagi mengganggu orang lain. Kita sendiri yang rasa benci Allah, tak sukanya puasa sebab mulut busuk, nak basuh mulut, makruh sugi tu kan. Mereka dimohon ampun oleh malaikat sampai mereka berbuka. Malaikat istighfar, kita duduk diam tidur je, malaikat duduk istighfar untuk kita sampai kita buka. Mereka dilindungi daripada godaan syaitan. Allah menghiasi syurga-syurganya, berfirman dengan maksud, engkau akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Allah kata kat syurga akan datang pada engkau ni hambaku yang soleh. Siap, kau bersiap. Hambaku yang baik-baik semua akan masuk pada engkau. Dan mereka akan diampuni pada malam terakhir Ramadan. Maksudnya bila malam hujung dah awal sampai akhir tu dia lulus, memang tak ada satu pun dosa yang lekat ke dia, kecuali dia sendiri masih kekalkan dosa tu. Taubat tapi duk buat lagi, taubat, buat lagi, tak terampunlah dosa tu. Masa dia taubatnya tak bersungguh dan masuk malam raya, lekat lagi pula dosa. Mulut tak jaga, mata tak jaga. Kawan-kawannya tak apalah, yang terlepas yang lampau tu Allah ampun. Lalu baginda ditanya, ya Rasulullah, apakah malam itu Lailatul Qadar? Adakah malam yang Allah beri keistimewaan tadi tu hanya malam Lailatul Qadar je? Bukan, Nabi kata tak. Tetapi setiap orang yang beramal akan disempurnakan pahalanya, ya Rasulullah. Maksudnya tak. Malam Lailatul Qadar tu mungkin bukan hujung Ramadan.
mungkin 21, mungkin 23, bukan hujung. Ni yang Allah pasti beri keampunan pula. Yang malam tu Qadar dah dapat dia ada keampunan, okey, dah ampun. Yang malam ni Allah bagi lagi keampunan. Katalah orang tak buat dosa, malam tu Qadar dia diberi keampunan dah. Tu baru malam 29. Betul, besoknya malam 30, malam raya dah puasa 29 je contohnya lah. Jadi Allah nak ampun apa lagi? Dosa dah tak ada dah. Allah bila keampunan tak semestinya ada dosa baru diberi keampunan. Ada orang tak ada dosa tapi diberi keampunan kerana nak meningkatkan darjat syurganya. Nabi SAW bukan dia istighfar kerana dosa. Kan? Nabi kata, aku sehari semalam istighfar dan taubat 100 kali. Ada riwayat 70 kali. Nabi ada dosa ke istighfar taubat? Tak. Tapi istighfar taubat Nabi itu adalah zikir yang menyebabkan Nabi terangkat lagi tinggi darjatnya, lagi hebat darjatnya. Kan? Kita perlu cari kedudukan darjat di sisi Allah Ta'ala. Kita lagi dekat dengan Allah, lagi dekat dengan Allah. Syurga kita lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat. Setiap tingkatan darjat tu tak sama dengan darjat sebelumnya. Jaraknya sejauh langit dan bumi. Jarak darjat nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 2 dengan nombor 3. Jaraknya macam langit bumi. Jadi rugi kita tak cari tingkatan darjat. Kalau dosa kita banyak, macam kita dah tenggelam kan. Orang nak naikkan dia masih lemas sampailah ke permukaan baru lega. Tapi nak kena naik lagi atas, itu darjat makin tinggi. Daripada dulu dia tenggelam dengan dosa, dah level okey, dah ampun dah, dah angkat dah, selamat dah. Tapi darjat tak tinggi lagi, duduk situ lagi. Nak bagi sihat kena lagi. Bagi darjat semakin tinggi. Jadi bila tak ada dosa, kita lagi banyak istighfar supaya darjat kita semakin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Semakin banyak keistimewaan yang Allah bagi pada kita. Walaupun kita tak terlibat dosa, walaupun kita dah terpadam dengan Lailatul Qadar, nak cari juga yang malam Ramadan. Cari. Betul, dah Syawal pun nak cari juga. Istighfar lagi. Tak putus-putus. Tuba, kata Nabi, untung besar siapa yang dalam catatan amalnya penuh dengan catatan istighfar. Hebat. Kalau ada benda yang tenggelam tadi, Allah padamkan. Yang negatif, Allah buat jadi normal, balik kosong. Kalau yang dah kosong, dengan istighfar, Allah naikkan. Naikkan darajatnya. Itulah hebatnya bulan Ramadan yang perlu kita sentiasa angan dan idam minta lebih sekarang. Dan siapa yang sungguh-sungguh minta daripada sekarang, daripada awal Rajab lagi duk minta tak berhenti. Minta Ramadan, balighna Ramadan, bagi kami sampai Ramadan. Kalau dia meninggal kata bulan Rajab, bulan Syakban, tak sampai pun Ramadan, Allah bayar dah pahala macam Ramadan. Pahala Ramadan yang dia angankan tu dah dapat lengkap dah, kerana kesungguhan dia minta. Itu sistem Allah Ta'ala. Kalau sungguh-sungguh minta, azam sungguh, pasti akan dapat. Kalau ada keuzuran, jangan pula menipu dengan Allah. Kadang ada orang azam, saya buat azam nak buat madrasah, tapi kalau dapat duit projek ni nak bina surau, dapat sungguh duit cukup lah untuk bina surau, alamak, nantilah kita labur dulu, kita buat ni dapat income ni, rolling semua, nanti kita buat lah. Lepas tu nantilah, habis lingkup macam tu. Itu penipu. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui, innallaha ya'lam, sesungguhnya Allah maha mengetahui bainal ma'dzur wal maghrur. Allah tahu niat yang menipu tadi ataupun niat yang ada uzur. Jadi mudah-mudahan kita sentiasalah minta sungguh-sungguh untuk dapatkan Ramadan. Dan Ramadan merupakan syiar Allah Ta'ala, maka kita kena rasa bangga, rasa agung, rasa besar dengan kedatangan Ramadan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtina bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfun afiyah birahmatika ya rahman. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam wa siyam wa tilawati al-Quran ya akramal akramin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.